Dan pencarian MH370 diperhebatkan selepas satu objek besar terapung dikesan satelit China di koridor selatan Lautan Hindi. Maklumat mengenai penemuan objek itu yang dikesan satelit pemerhati China Gaofen 1 kira-kira 12.30 malam 18 Mac waktu Beijing telah disampaikan kepada pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein semasa sidang media di hotel sama-sama di Sepang semalam. Maklumat daripada Duta China ke Malaysia Huang Huikang disampaikan kepada Datuk Seri Hishamuddin dalam satu nota bertulis. Agensi Berita Nasional China Xinhua dalam laman webnya memetik jurucakap Kementerian Luar Negara Hong Lei berkata China telah memaklumkan kepada Malaysia dan Australia selepas satelitnya mengesan objek berkenaan berukuran 22 meter panjang dan 13 meter lebar di selatan Lautan Hindi. Satu lagi agensi kerajaan China, Pentadbiran Sains, Teknologi dan Industri bagi Pertahanan Negara berkata imej dari satelit itu merakamkan objek berkenaan pada 44 darjah 57 minit latitude selatan dan 90 darjah 13 minit longitude timur di selatan Lautan Hindi. Menurut Xinhua, lokasi objek berkenaan dikesan di sepanjang laluan koridor selatan yang mungkin dilalui MH370 dan kira-kira 120 km ke barat dari lokasi objek yang dikesan Australia sebelum ini. Sementara itu, pihak berkuasa keselamatan maritim Australia AMSA dalam satu kenyataan berkata China menyalurkan imej satelit kepada Australia yang mengetuai operasi mencari dan menyelamat SAR di koridor selatan semalam dan akan mengambil kira maklumat itu dalam pelan pencariannya hari ini. AMSA menambah kapal tentera laut diraja Australia HMAS Success telah tiba di kawasan pencarian dan begitu juga dua kapal dagang juga berada di kawasan itu. Masuk hari ke-16, Pangkalan Udara Pearce di Perth, Australia menjadi lokasi utama pesawat berlepas bagi operasi mencari MH370 di Lautan Hindi, kawasan laut paling terpencil di dunia. Petunjuk baru tiba semalam apabila China mendakwa satelitnya menemui imej menyerupai serpihan pesawat di selatan Lautan Hindi. Penemuan dilihat memberi harapan usaha mencari yang masuk minggu ketiga tanpa sebarang berita mengenai MH370. Hanya imej daripada satelit China semalam memberi semangat kepada pasukan mencari dan menyelamat yang kini tertumpu di Australia oleh pelbagai negara telah menghantar kapal dan pesawat peninjau ke negara itu. Lautan Hindi kini menjadi tumpuan utama lokasi pencarian yang setakat ini telah dilaporkan terdapat dua penemuan objek serpihan bersaiz besar. Dan China meneruskan usaha mencari pada hari ke-16 dengan 4 kapal penyelamatnya di perairan barat Indonesia. Haizan 01, Haizan 31, Nanhaijiu 101 dan Nanhaijiu 115 keluar mencari pagi tadi walaupun tanpa petunjuk kukuh. Jika masih tiada petunjuk ditemui hari ini di kawasan perairan berkenaan, kapal-kapal penyelamat itu menurut pihak berkuasa China akan beralih ke selatan Lautan Hindi. Sementara itu, kapal laut 171, 998 dan 886 serta kapal pemecah ais Zulong kini dijangka telah pun tiba. Fokus utama kesemua kapal-kapal China itu kini tertumpu kepada petunjuk baru yang dilaporkan menerusi imej satelit China semalam. Berhubung gerakan pencarian MH370, Pengarah Institut Oceanografi dan Pengajian Maritim, Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil Abdul Rashid berpandangan operasi mencari di Lautan Hindi perlu tertumpu kepada mengesan sebarang objek yang boleh dikaitkan sebagai pesawat itu seperti dicerap oleh satelit. Ya, dan sekiranya tidak menemui sebarang petunjuk, aset canggih dengan teknologi tinggi perlu digunakan dalam operasi mengesan di dalam laut. Operasi mengesan objek yang dipercayai serpihan pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi memerlukan aset canggih dengan keupayaan untuk mengesan objek di dasar laut. Ini kerana Lautan Hindi merupakan lautan ketiga terbesar di dunia dengan keluasan 68,556 km persegi dengan kedalaman 7.258 km. Dengan kedalaman itu, kapal selam tidak boleh digunakan kerana aset berkenaan hanya boleh menampung had tekanan tertentu. Justru kerajaan perlu meminjam kepakaran dan aset luar negara yang canggih seperti untuk mengesan objek di tahap kedalaman tersebut. Buat masa sekarang lebih kepada pencarian di atas air. Radar dulu. Okey, radar dulu. Sekiranya kita telah berjumpa, okey,
dan kita perlu menggerakkan aset-aset yang lebih canggih lagi untuk mengesannya di bawah air, di dasar laut. Kita kena kecilkan skop Ya, dulu. sikitkan sikit. Ya. Jadi perlukan aset-aset yang lebih mantap, okey. Dan jadi inilah cabaran-cabaran kita. Dan selepas itu, jika sekiranya kita telah menjumpai objek tersebut di dasar laut, pada kedalaman berapa ribu meter, kita perlu juga satu lagi kaedah itu untuk mendapatkannya. Dan ini memerlukan satu teknologi yang sangat tinggi, iaitu kita perlu menurunkan alat-alat submersible, remote control. Beliau menyatakan demikian dalam program Selamat Pagi Satu Malaysia di TV1. Prof Madya Dr. Muhammad Kamil menambah, objek yang ditemui satelit milik Australia itu tidak boleh dikaitkan dengan pesawat itu selagi belum dijumpai. Sebelum kita pergi dan menjumpai dan mengesahkan bahawa itu milik MH330, agak sukar bagi kita untuk betul-betul mengatakan. Sebab saya kata terdapat banyak objek-objek yang di lautan. Sebelum ni kemungkinan satelit tidak begitu peka sangat tentang perkara-perkara ini. Tapi bila berlakunya insiden ni, satelit telah cuba fokuskan kepada objek-objek yang ada di laut, dan mungkin objek-objek itu datang daripada tempat lain dan daripada kapal dan sebagainya. Menyentuh mengenai operasi mencari secara keseluruhan, beliau berkata operasi mengesan pesawat itu lebih mudah dilakukan di kawasan koridor utara berbanding di selatan. Ini kerana koridor utara meliputi kawasan daratan dan operasi mengesan lebih mudah dilaksanakan di kawasan itu. Justru tidak hairanlah operasi di koridor utara memakan masa yang panjang dan memerlukan aset canggih untuk mencari sebarang objek di dasar laut. Sehingga kini 26 negara masih bekerjasama dalam mengesan pesawat MH370 yang kini telah masuk hari ke-16. Lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar di dunia, meliputi 20% permukaan air di bumi. Pada bahagian utara disempadani oleh selatan Asia, di barat semenanjung Arab dan Afrika, di timur semenanjung Malaysia, Indonesia dan Australia, dan di selatan Lautan Selatan. Lautan ini dipisahkan dengan Lautan Atlantik oleh 20 darjah timur meridian dan dengan Lautan Pasifik oleh 147 darjah timur meridian. Keluasan meliputi 68,556 juta kilometer persegi, meliputi Laut Andaman, Lautan Arab, Teluk Benggala, Great Australian Bight, Teluk Aden, Teluk Oman, saluran Mozambik, Teluk Parsi, Laut Merah dan Selat Melaka. Panjang pantai meliputi keluasan 66,526 km. Titik terendah di kawasan perairan Balong, Jawa, Indonesia dengan ketinggian serendah 7,258 meter. Titik tertinggi adalah 0 meter.